Salam sejahtera, saya Indrana Yosi anak Richard dengan nombor IC 060330130196 dari unit PPI SMP SEM 2 Pendidikan Jasmani. Saya akan memanggil kawan saya yang seterusnya yaitu Hai, nama saya Safida anak perempuan Mahan dengan nombor IC 050420060428 dari unit PPI SMP SEM 2 Pendidikan Jasmani. Seterusnya saya akan memanggil kawan saya yang ketiga yaitu Hai, salam sejahtera. Nama saya Enriling dengan nombor IC 060330040422. Saya dari unit PPI SMP Pendidikan Jasmani SEM 2. pada hari ini kami akan membuat pembentangan untuk kursus Pengantar pengajian pendidikan dengan kod. CPP 1092. Jadi, topik yang akan kami bincangkan dalam video ini adalah aspirasi dan hal tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merujuk kepada pemahaman asas mengenai objektif dan hala tuju pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan merupakan asas pembangunan sesebuah negara dan aspirasi serta hala tuju pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan arah generasi masa depan. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan merujuk pada visi dan matlamat yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan, manakala hala tuju pendidikan merupakan strategi atau pendekatan yang diambil untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Di sini saya akan membentangkan 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama adalah menjana kecemerlangan akademik dan pencapaian kemahiran. Pendidikan di Malaysia bertujuan untuk memastikan setiap pelajar mencapai kecemerlangan akademik dan juga kemahiran praktikal yang relevan dengan dunia pekerjaan. Ini bermakna pelajar harus menguasai subjek akademik mereka dengan baik, tetapi juga dilatih untuk memiliki kemahiran teknikal, berfikir secara kreatif dan mengatasi cabaran dalam dunia sebenar, seperti mengembangkan kemahiran berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam pasukan atau menggunakan teknologi dalam penyelesaian masalah. Yang kedua adalah pembangunan holistik. Ini bermakna pendidikan di Malaysia bertujuan untuk menghasilkan individu yang seimbang dalam semua aspek kehidupan mereka, merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan bukan hanya tentang belajar di sekolah, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang baik, mengajar nilai-nilai moral dan mengembangkan potensi sepenuhnya. Contohnya, seorang pelajar yang cemerlang bukan hanya pandai dalam akademik, tapi juga mempunyai sifat-sifat seperti empati, kesedaran sosial, disiplin diri dan mampu menangani tekanan dengan cara yang positif. Aspirasi pendidikan yang tiga pula ialah memberikan keharmonian dan perpaduan. Pendidikan harus memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Malaysia adalah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Salah satu aspirasi utama pendidikan adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyatnya. Pendidikan harus membantu pelajar memahami dan menghargai kepelbagaian yang ada serta memupuk semangat saling menghormati dan berkomunikasi secara terbuka di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Ini adalah melalui program kebudayaan, pelajar dari pelbagai latar belakang dapat berkongsi pelbagai tradisi mereka dan budaya masing-masing. Aspirasi pendidikan keempat pula adalah memperkasa generasi berkemahiran dan berdaya saing.
Hala 7, pendidikan negara Malaysia juga bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berketerampilan dan berdaya saing di peringkat global. Ini bermakna mereka harus bersedia menghadapi cabaran dunia yang semakin kompetitif dan mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan yang sentiasa berubah, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi. Iaitu seperti pelajar yang dibekalkan dengan kemahiran pemikiran kreatif, penguasaan teknologi dan kemahiran berkomunikasi lebih mudah untuk bersaing di pasaran pekerjaan global. Mereka bukan sahaja memiliki ilmu, tapi juga kebolehan untuk menyelesaikan masalah secara inovatif dan efektif. Aspirasi pendidikan yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah menghasilkan warga negara yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab, beretika dan berakhlak mulia. Ini bermakna mereka perlu memahami nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggungjawab sosial dan perpaduan antara pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Dalam kehidupan seharian, pelajar diajar untuk menghormati orang lain, bekerja secara berpasukan dan melibatkan diri dalam aktiviti yang memberikan manfaat kepada masyarakat seperti kerja-kerja sukarela atau projek kebajikan. Setelah kawan saya menerangkan tentang aspirasi, saya pula akan menerangkan tentang hala 7. Pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan adaptasi untuk memenuhi keperluan pelajar dalam dunia yang sentiasa berubah. Hala 7 yang akan saya bincangkan yang pertama adalah tentang pelaksanaan kurikulum berasaskan keperluan masa depan. Kurikulum komprehensif dan fleksibel adalah asas kepada pendidikan yang responsif terhadap perubahan teknologi, ekonomi dan juga sosial. Dengan menyusun dan memperbaharui kurikulum secara berkala, pelajar dapat dibekalkan dengan pengetahuan akademik serta kemahiran praktikal, kreatif dan inovatif. Pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek dan penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 termasuklah pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi agar menyediakan mereka untuk cabaran masa depan. Contoh, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menekankan penerapan kemahiran abad ke-21 dalam kurikulum untuk memastikan pelajar bersedia menghadapi dunia yang kompleks dan tidak menentu. Hala 7 yang kedua pula adalah dengan memperkasakan pendidikan vokasional dan teknikal, iaitu TVET. TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran khusus. Dengan memperkenalkan lebih banyak peluang pendidikan dalam bidang ini, pelajar dapat memperoleh kemahiran praktikal yang meningkatkan daya saing mereka. Kerjasama antara institut pendidikan dan industri adalah kunci dalam menyediakan latihan industri yang memberikan pengalaman dunia sebenar kepada pelajar. Sebagai contohnya, Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia 2022 hingga 2025 menekankan kepentingan menyediakan graduan dengan pengetahuan teknikal dan kemahiran insaniah untuk memenuhi keperluan industri. Hala 7 yang ketiga pula adalah pendidikan berasaskan nilai dan akhlak. Pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, namun ia juga melibatkan pembentukan karakter dan sahsiah. Nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab, kerjasama dan menghormati terhadap kepelbagaian perlu diajar dari peringkat awal pendidikan. Pendekatan pendidikan holistik bertujuan untuk menyeimbangkan aspek intelektual, emosional, sosial dan spiritual pelajar. Sebagai contohnya, program kemahiran hidup perkhidmatan masyarakat atau kelas kesedaran nilai dapat membantu dalam pembangunan sosial dan emosional pelajar. Pendidikan holistik juga dapat meningkatkan kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi efektif dan kerjasama tim yang semuanya penting dalam menghadapi tantangan era digital. Hala 7 yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dengan menjadikannya lebih menarik, fleksibel dan mudah diakses. Integrasi pembelajaran dalam talian iaitu e-pembelajaran, aplikasi pendidikan dan penggunaan alat digital memudahkan akses kepada sumber pembelajaran dan memperluaskan peluang pendidikan.
Namun, pentingnya untuk memastikan bahawa penggunaan teknologi diselaraskan dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi dan bersesuaian konteks sosial untuk membentuk generasi muda yang berkualiti dengan nilai moral yang kukuh. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dapat mempermudahkan proses pembelajaran, tetapi perlu diperhatikan aspek etika dan penggunaannya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang implikasi guru berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik ialah individu yang mendidik dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan kesungguhan dalam membentuk sasiah serta minda pelajar. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu dalam bilik darjah, tetapi bertanggungjawab membimbing pelajar menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya saing dalam kehidupan. Apabila seseorang guru mempunyai jiwa pendidik yang tinggi, banyak implikasi positif yang dapat dilihat bukan sahaja dalam aspek pembelajaran pelajar, tetapi juga dalam pembangunan serta pendidikan masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Berikut adalah beberapa implikasi utama. Implikasi yang pertama ialah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru yang benar-benar komited terhadap pendidikan akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang paling berkesan. Oleh itu, mereka akan menggunakan pelbagai kaedah bagi memastikan pelajar dapat memahami dan menguasai dengan baik. Antara pendekatan yang sering digunakan oleh guru yang berjiwa pendidik ialah penggunaan teknologi dalam pengajaran, iaitu menggunakan alat digital seperti pembelajaran interaktif dan aplikasi e-pembelajaran bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Apabila kualiti PDP meningkat, pelajar akan lebih mudah memahami konsep yang diajar, meningkatkan minat terhadap pembelajaran serta memperoleh keputusan yang akademik yang lebih baik. Di samping itu, implikasi yang kedua adalah pembentukan sasiah dan jati diri pelajar. Guru bukan sekadar bertanggungjawab mengejar mata pelajaran tertentu, tetapi juga memainkan peranan besar dalam membentuk akhlak dan nilai moral dalam kalangan pelajar. Guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa menunjukkan contoh teladan yang baik kepada pelajar dan dalam aspek disiplin, etika dan integriti. Dengan menanamkan sikap positif seperti hormat menghormati, kesabaran dan tanggungjawab dalam diri pelajar. Apabila pelajar mendapat didikan akhlak yang baik daripada guru, mereka akan menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi dalam kehidupan. Implikasi yang seterusnya ialah meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Guru yang mendidik dengan penuh jiwa dan semangat akan lebih mudah menyentuh hati pelajar dan memberikan inspirasi kepada mereka. Cara guru berinteraksi dan mendekati pelajar sangat penting dalam menentukan tahap motivasi mereka. Guru yang berjiwa pendidikan akan memberikan galakan dan dorongan kepada pelajar agar mereka tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran pembelajaran. Menggunakan pendekatan psikologi seperti mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar, kemudian memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keupayaan mereka. Pelajar yang mempunyai guru yang prihatin dan menyokong mereka akan lebih mudah bersemangat untuk belajar dan lebih yakin dalam diri sendiri. Itu implikasinya adalah menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan moden, guru perlu sentiasa berinovasi dan kreatif dalam pendekatan pengajaran mereka agar dapat memenuhi keperluan generasi pelajar masa kini. Guru yang benar-benar berjiwa pendidik akan sentiasa mencari cara baharu dan lebih menarik untuk menyampaikan pelajaran. Implikasi yang terakhir adalah membentuk hubungan positif antara guru dan pelajar. Salah satu aspek penting dalam pendidikan ialah hubungan antara guru dan pelajar. Guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa berusaha membina hubungan yang baik dan mesra dengan pelajar mereka. Beberapa perkara yang sering dilakukan oleh guru yang berjiwa pendidik dalam membentuk hubungan positif termasuk dengan mendengar dan memahami masalah pelajar serta memberikan bimbingan sewajarnya.
sikap adil dan menghormati pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Apabila pelajar merasakan hubungan yang baik dengan guru mereka, mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi, bertanya soalan dan mendapatkan bantuan apabila menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Kesimpulan terhadap topik-topik yang telah kami bincangkan pada hari ini adalah aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia berfungsi sebagai panduan dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih progresif dan inklusif. Guru-guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat ini dengan mendidik pelajar secara holistik. Dengan perubahan dalam pendidikan, guru perlu sentiasa beradaptasi, berinovasi dan berusaha menjadi ejen perubahan dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Jika ada salah silap, mohon ditegur namun menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan agar kami tidak mengulang kesilapan-kesilapan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.